Baik, saudara, laporan daripada Jeddah yang saya terima semalam tadi. Semalam saya tak sempat nak menyiarkan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengeluar arahan bahawa pihaknya mahukan dikaji semula semua syarikat yang menikmati monopoli dalam pelbagai bidang perniagaan. Ini untuk memastikan perkhidmatan tawarkan lebih berdaya saing sama mereka. Menurut Perdana Menteri, semua kementerian sudah diminta mengkaji syarikat yang monopolis dia ada di bidang-bidang kuasa mereka dalam menggalakkan pembangunan ekonomi yang telus serta persaingan yang adil. Jadi katanya ini memerlukan kita membuat beberapa penyelarasan dan peralihan daripada sistem yang dianggap sebagai huru-hara, usang hanya kerana kepentingan peribadi. Jadi saudara, syarikat-syarikat yang monopoli, contohnya macam Plus yang jaga dia punya Touch 'n Go dan sebagainya, sedang dikaji bahawa tidak lagi satu orang atau satu syarikat saja yang boleh memonopolinya. Itu juga macam mana apa yang berlaku di syarikat yang mengendalikan pemeriksaan kereta, kenderaan di Puspakom. Juga hari ini tidak lagi satu syarikat saja. Ia harus dikongsi. Begitulah saudara, kemakmuran negara ini perlu dikongsi. Sebab monopoli Puspakom hari ini JLC, Sime Darby, UNW bolehlah berpeluang untuk mengambil alih konsesi Puspakom. Kabarnya akan tamat pada 2024. Bila kita bercakap soal ini saudara, saya teringatlah ini cerita bagaimana Allahyarham Tan Sri Anil Aruf. Jangan lupa saudara, beliau merupakan bekas pengarah urusan tenaga nasional yang pada waktu diwujudkan IPP, beliau sebenarnya menentang habis-habisan agar wujudnya pembekal ataupun syarikat-syarikat yang menyediakan bekalan tenaga elektrik yang dijual kepada TNB. Sebab itu beliau mengatakan apa yang berlaku dia sebelum pihak kerajaan memutuskan, waktu itu zaman Dr. Mahathir, memutuskan supaya diwujudkan IPP, Independent Power Producer, ataupun syarikat-syarikat penjana kuasa elektrik ini, satu negara bergelap saudara, jangan lupa peristiwa itu. Jadi sebab itu Allahyarham Tan Sri Anil Aruf mengatakan national blackout itu adalah seperti yang dirancang, seolah dirancang untuk membolehkan bahawa beliau selaku pengurusi eksekutif Tenaga Nasional menyatakan bahawa blackout seluruh negara pada tahun 1992 adalah bertujuan untuk mewujudkan penjana tenaga bebas IPP. Dan akhirnya sampai sekarang tak selesai, sehinggalah bila diwujudkan syarikat YMDB yang mengambil alih beberapa syarikat IPP untuk mengurangkan. Saudara kena ingat saudara, IPP ini mendapat keistimewaan. Mereka mendapat subsidi minyak. Nilainya daripada Petronas berbilion-bilion ringgit. Tuan punya syarikat IPP untung atas angin saja berbilion ringgit saudara. Sebab itulah gamaknya apabila 1MDB mengambil alih syarikat IPP ini, maka Datuk Seri Najib diserang begitu hebat oleh kroni-kroni tertentu. Saya nak jelaskan lebih, saya tak mahu saudara, tapi kalau saya baca saya berdasarkan laporan tahunan Petronas pada tahun 2008, IPP, Independent Power Producer atau penjana bekal elektrik ini, mereka mempunyai subsidi gas, memperoleh subsidi gas berjumlah 8.1 bilion ringgit saudara. TNB pula cuma mendapat 5.7 bilion saja. Itu keadaan saudara. Jadi keadaan inilah kita lihat bagaimana mereka dapat subsidi tapi menjual tenaga itu kepada TNB dengan harga yang tinggi. Saya tak tahulah, saya dipahamkan setiap minggu kena bayar. Jadi tenaga nasional kutip wang daripada kita yang menggunakan bil elektrik, kadang-kadang bulan ni tak bayar, bulan depan bertangguh-tangguh. Tetapi semua pemilik IPP mereka dapat setiap awal minggu, katanya lah. Jadi begitulah apa yang dialami oleh tenaga nasional yang akhirnya terpaksalah mereka menaikkan tarif elektrik. Itu keadaannya. Saya haraplah dengan keadaan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tidak mahu lagi ada monopoli, benda ini tentulah dapat pada kita saudara. Begitu juga saudara,
saya melihat laporan bagaimana YMDB dikatakan menjana keuntungan sejumlah 41.6 bilion asetnya yang sudah pun dikembalikan. Bukan tak dapat. Ini kerajaan juga telah mengesahkan 41.6 bilion aset YMDB sudah dikembalikan. Dan ini mana melebihi jumlah 39.8 bilion hutang prinsipal dan faedah yang sudah dibayar. Jadi artinya 1 sen pun wang rakyat tidak pernah digunakan untuk membayar hutang atau faedah YMDB sebagaimana yang didakwa oleh mereka dulu. Saudara, tanpa mengambil kira sebarang kenaikan nilai harta tanah dan tanpa mengambil kira penjimatan dari penyelesaian RPP oleh IMDB yang berat sebelah bernilai 15 bilion, kerajaan bakal menerima lebihan sejumlah 51.5 bilion dari YMDB pada tahun 2039. Itu keadaan, saudara. Saya harus menjelaskan. Sebenarnya, saudara, itu ekonomi kita, YMDB sebut sedikit. Tapi hari ini sepatutnya saya nak membicarakan tentang sejauh mana kemampuan timbalan-timbalan menteri. Performanya kita masih lagi dalam bedah kaji kedudukan menteri-menteri yang berada, timbalan menteri yang berada dalam Kementerian Perpaduan yang bermatlamat untuk menangani derisa rakyat. Saudara Mustafa Hamid, IPP bagi komisen pada siapa? Wallahualam siwat. Saudara kata Saudara Ali Abdul Latif, kalau tak silap pada tahun 1994 seluruh negara bergelap. 1992, saudara. Bukan 1994, 1992. Itulah keadaannya. Dan hari ini Datuk Seri Najib sepi sendirian dalam bulan puasa ni, saudara. Baik, saudara. Sebenarnya warga Madani amat mengharapkan agar matlamat pimpinan negara untuk menjadikan negara ini sebagaimana di Madinah, rakyatnya bahagia, kemiskinan tidak ada, kemiskinan tekar tak ada. Malahan selalu kita dengar bahawa saat Khalifah Omar Abdul Aziz mentadbir Madinah, tak ada orang pun yang layak untuk mendapat zakat. Artinya tak ada orang miskin. Begitulah hasil daripada budaya Madani ini diterapkan di kalangan warga di Madinah. Itulah juga harapan kita, saudara. Sebab itu kita harap agar Datuk Seri Anwar Ibrahim besok akan kembali ke tanah air. InsyaAllah adalah sesuatu pengumuman yang akan diubuat. Beliau telah pun bertemu dengan tokoh-tokoh perniagaan daripada Timur Tengah. Tapi yang tak seronoknya ada pula kiriman mengatakan bahawa putera mahkota Arab Saudi tak nak jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata, kenapa kita wujudkan suasana begitu? Kita ada kementerian luar, tunggulah kenyataan daripada kementerian luar. Jangan buat fitnah bulan-bulan puasa ni, saudara. Saya tak nak buat fitnah dalam bulan puasa ni, tapi kita nak mengkaji tentang performance ataupun kemampuan timbalan-timbalan menteri yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membantu menteri. Macam Datuk Seri Ahmad Maslan, beliau menjadi timbalan menteri kewangan. Alhamdulillah, jawapannya di Parlimen juga tuntas, dan bersama dengan Tuan Steven Sim Chi Kiong, dua orang timbalan menteri ini membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menggerakkan ekonomi negara kita. Kemudian Datuk Hajah Rubiah binti Awang, beliau membantu Datuk Seri Zahid Hamidi selaku timbalan menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Alhamdulillah, tak ada masalah. Datuk Haji Kasbi Haji Abdullah pula membantu selaku timbalan menteri Pengangkutan. Juga saya dengar kenyataan-kenyataan beliau di Parlimen ada kematangan, saudara. Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib selaku timbalan menteri ekonomi. Yang ini yang kita katakan masih lagi tergapai-gapai. Belum lagi ada satu kenyataan yang tuntas dalam aspek ekonomi. Begitu juga kenyataan bagaimana Yang Berhormat Chan Poo Hing, beliau selaku timbalan menteri pertanian dan keterjaminan makanan. Ini juga kita rasa masih lagi saudara Chan Poo Hing, apakah beliau tidak mampu untuk membantu Abang Ahmad Sabu kita untuk menggerakkan aktiviti bagaimana nak mencari supaya bekalan telur dan juga bekalan makanan, saudara. Sebab kementerian itu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ini yang kita risau kalau makanan tak cukup. Ini nak raya ni. Bagi saudara Akmal Nasrullah Mak Nasir selaku timbalan menteri pembangunan kerajaan tempatan, saya lihat bahawa beliau berani
membuat pengumuman demi pengumuman bagaimana persoalan lebih kurang 114 projek-projek perumahan yang tergendala yang perlu diselamatkan. Jadi sebagai Timbalan Menteri, beliau akan bersama-sama dengan Ngakomeng untuk berusaha menyelesaikan masalah. Katanya sekitar dalam 154,000 pembeli rumah gagal untuk mendapat rumah yang sepatutnya disiapkan apabila projek-projek perumahan itu tergendala. Saya nampak saudara Akmal Nasrullah ada performanya. Begitu juga dengan Yang Berhormat Adli Zahari selaku Timbalan Menteri Pertahanan. Nampaknya beliau menyantuni masalah pencen-pencen warga tentera. Saya rasa mungkin Yang Berhormat Datuk Mak Hassan meletakkan saudara Azli Zahari ini untuk menjaga kebajikan warga tentera dan mereka yang telah pun pencen. Bagi saudara Abdul Rahman Haji Muhammad selaku Timbalan Menteri Kerja Raya, memang saya bersepati dengan beliau sebab menterinya kadang-kadang hilang daripada radar. Jadi nampaknya dia seorang kadang memikul. Bagaimanapun beliau harus berusaha untuk memastikan jalan-jalan raya yang rosak dan sebagainya. Sebab semalam adalah menterinya mungkin dah pulih daripada kabarnya tak bersihat. Jadi dalam keadaan ketiadaan itu beliau terpaksa memikul tugas. Kepada Datuk Seri Abdul Rahman Haji Muhammad selaku Timbalan Menteri Kerja Raya, kita ucapkan tahniah kerana dapat melaksanakan tugas dengan baik. Begitu juga dengan saudara Samsul Anwar Nasarah. Ini Perdana Menteri, dia sanggup menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution menggembeling tenaga untuk memastikan kedaulatan, keselamatan, ketenteraman negara kita terjamin. Alhamdulillah, tak ada masalah saya lihat kementerian tersebut. Bagi Haji Muhammad Yusof Abdal, ini Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Ini masih lagi belum. Saya belum mendengar sesuatu kenyataan yang tuntas. Begitu juga dengan Liu Chintong. Liu Chintong ni dulu beliau ada pernah menjadi Timbalan Menteri Pertahanan. Hari ini beliau adalah Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang sepatutnya membantu Tengku Zafrul menjana ekonomi pelabur-pelabur dari luar. Tapi masih lagi belum nampak. Jadi kita jangan salahkan Tengku Zafrul saja. Timbalannya Liu Chintong. Liu Chintong daripada parti DAP. Beliau dulu pernah menjadi Timbalan Menteri Pertahanan. Masih lagi saya nampak kementerian ini terkial-kial. MITI masih belum ada sesuatu yang tuntas. Ini yang kita harapkan supaya segeralah digerakkan kementerian tersebut supaya dapatlah menyediakan peluang-peluang pekerjaan saudara.